Sebelum kita mula dengan tentang Al-Quran, ikutnya yang ada telefon, buka aplikasi Al-Quran tuan, dan saya minta untuk buka di surah As-Saffat, ayat 40. Buka surah ayat buka surah ayat juga, buka surah 49. Minta dapatkan Al-Quran Al-Karim. Kecuali kalau tuan-tuan dah ambil saya anak buka Al-Quran. Tengok ayat-ayat yang ada. Malam ni tuan-tuan, saya diminta oleh Ketua Ustaz kita untuk membicarakan tajuk berkenaan dengan ibadat yang nama kita akan sertai, iaitu ibadat korban. Surah 49. Surah 49 ataupun surahnya ialah surah As-Saffat ayat 99. Kita start dari sebelum ayat 99. Saya baca dulu tentang ayat, karena ayat ini berkaitan kepada korban yang akan saya laksanakan tahun ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kita ni kalau boleh tuan, azam kita dalam hati kita ni, lagi hayat dikandung badan, selagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah ni, niat kita ialah tiap-tiap tahun kita nak menyertai ibadah korban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi hab li minas salihin. Surah 449. Surah 449. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Senang ada di ayat selepas turun yang bicara tajuk yang kita akan bincangkan pada episod kita. Okey. Kisah yang kita akan bincangkan beberapa bulan lagi, kisah mengenai ialah kisah yang berkaitan dengan ibadat taubat yang kita sertai pada tahun ini, tahun sebelum ini, dan insya-Allah tahun-tahun yang akan datang kita akan terus cerita tentang karena kita diperlukan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tak mahu kita lupa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi banyak Allah Subhanahu wa taala utus. Rasul-rasul pun ramai yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dalam Nabi kita syahadat salawat Nabi. Tapi nabi-nabi lain selain daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah tak mahu kita lupa. Hari-hari kita disuruh ingat Nabi. Nabi itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mayang kita akan setiap kali kita duduk dalam tahiyat akhir, selain daripada kita dituntut untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mana yang bersalawat? Ibrahim mana ada Nabi ini? Walaupun Nabi Adam alaihi salam bapa kita, Abul Bashar, kita tidak umum salawat Nabi Adam tahu umum ada, tapi ada sebut khusus ni jumpa lagi Nabi apa? Nabi Yusuf ngandung buat Yusuf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak hidup bagaimana hidup. Tapi tak Nabi Ibrahim alaihissalam ni salawat Ibrahimiyah, nama salawat itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat ini Muhammad yang sebenarnya doa, ya Allah berikanlah segala kebaikan kepada Nabi kita. Berdoa minta Allah bagi segala kebaikan, ya Allah berikan kepada Nabi kita, kepada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan segala kebaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ada Yesus. Baik kita tadi. Jangan lupa Nabi Ibrahim. Tapi buka dah. Pada umrah kan. Lebesar yang umrah kan berkena. Nah, jangan. Jangan ada dalam umrah. Bawa tu ada jangan semua ada cerita lain. Tapi kalau apa? Sikit awak 20 minit. Sa'i jago, jago. Tapi kita tak lupa Nabi Ibrahim. Sebab semua yang kita buat tu tawaf ke, sa'i ke, sama haji, semua yang berkaitan dengan pada haji itu cuba kita baca siapa.
dia tidak akan lari daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimin. Jadi tuan-tuan, bila mai musim ni, musim 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah, tutup dengan hari-hari tasyrik ibadah korban ni, maknanya hak yang penting dalam peristiwa yang kita buat ibadah korban ni, dia mesti kaitan yang paling tinggi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Allah Subhanahu wa taala uji dia daripada dia kecil. Kita baca sejarah. Daripada dia kecil, dilahirkan dalam keluarga yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayah dia Azar. Untuk kebanyakan para ulama bukan penyembah berhala, pembuat patung berhala, dia tukang jual. Daripada awal kita tak ada. Kebanyakan daripada kita orang Melayu, alhamdulillah Allah bagi kita hidayah lama sudah dalam hidup kita. Dan terus tak kemas lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada dia kecil Allah Subhanahu wa taala uji. Sampai ke peringkat Nabi Ibrahim alaihissalam dimakan dalam api. Takluklah. Salamun ala Ibrahim. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji ayah dia sendiri tak nak beriman. Dia doa hari-hari, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampun dosa ayah dia. Tak boleh. Allah larang dia daripada beristighfar untuk ayah. Sehingga dia berdakwah ni tuan-tuan, macam-macam ujian yang sampai daripada keluarga dia, sampai dia terpaksa bertempur dengan pemerintah yang ada pada ketika itu, kerajaan Namrud. Kerajaan Namrud di negara Babil pada ketika itu, ataupun di Iraq lah ni, pusat tamadun dunia yang paling besar pada ketika itu. Tapi tempat Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Namrud yang nikah dengan mak dia lah. Yang kita ada pergi makan mana, Starbucks atau mak mana-mana Namrud. Apa nama lupa nama dia. Nama dia mak Namrud, lupa nama dia. Tak main mak. Kata mak Starbucks. Mak dia. Okey lah tu. Yang kita nak cerita hari ini tak mula tahu lah. Aku panjang sangat cerita. Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga akhirnya tuan-tuan berhijrah, terpaksa tinggalkan bumi Babil, tanah air di negara Iraq. Sebab itu dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Ibrahim berkata, waqala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi. Dah masyarakat dia tolak dia, tak menerima dakwah yang dibawa oleh bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata, kalau lagu itu walah aku pergi mencari Tuhan, moga-moga aku mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu juga dia hijrah, dia tinggal bumi Iraq, bergerak menuju ke negara Palestin, hampir duduk di Palestin. Dia hijrah antara hampir dengan dia isteri dia, iaitu Sarah. Sarah, dia juga Siti Sarah. Sarah itu dalam kitab-kitab macam kita buka Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, dalam kitab Tarikh At-Tabari yang cerita tentang Qasasul Anbiya, cerita Nabi-Nabi. Sarah ni ialah wanita yang paling cantik dalam dunia ni selepas Hawa. Hak paling cantik sekali ibu dia, iaitu Hawa. Hawa yang paling cantik yang Allah ciptakan akan muka dunia. Nombor 2 kepada Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bini kita dah masuk hari ini rumah. Untuk Melayu lah. Kalau bini kita ada. Lagi yang pergi dengan Nabi Ibrahim ini sebenarnya Nabi Lut. Nabi Lut pun main dengan Nabi Ibrahim juga, sebab dia adalah anak saudara, anak menakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadi nanti Nabi Ibrahim sampai di Palestin, Nabi Ibrahim arahkan Nabi Lut untuk berdakwah di kawasan Lamatiyah, tempat lain, kawasan negara Jordan. Tapi
berdakwah kepada orang-orang di sana. Dan juga isteri Nabi Nuh alaihi salam. Itu antara yang disebut para ulama kita yang berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman lagi, cerita ringkas-ringkas tentang Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim, Allah kata dia selalu doa dengan doa. Apa doa dia? Wahai Tuhanku Rabbi, habli, kurniakanlah kepada aku minas salihin, anak di kalangan orang-orang yang saleh. Siapa Nabi Ibrahim doa dengan doa ini kan? Karena Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada anak. Nikah bini lawa paling cantik dalam dunia pada ketika itu, tapi tak ada anak pula. Tak ada anak. Daripada muda sampai putih haid, tak ada. Tapi Nabi Ibrahim AS walaupun puluh tahun Sarah kata doa Rabbi habli minas salihin. Ulama kita bila dia tafsirkan ayat ni, ulama kita kata nak ajak kita tuan-tuan, doa ni tuan-tuan, hatta sampai perkara mustahil pun boleh doa. Kalau bini nak apa kan, dia doa ya Allah bagilah anak aku. Nak mai ke mana? Kecuali nikah lain lah. Dah bini tahu lebih dia orang tak boleh doa. Kena cari doa lagi lah ada mana. Tapi dah hak cerita kita cerita ni tuan-tuan, Sarah dapat anak dah. Sarah dapat anak. Sampai Sarah pun pergi. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Hud. Allah cerita dalam surah Hud, Sarah ni bila dapat anak dan dia tak percaya. Surah 230 boleh tak salah. Kita nak tengok ayat 230. Kisah Sarah itu dapat anak ketika tua ni tuan-tuan, Allah cerita daripada ayat yang ke-69 surah sampai ayat 73 surah Hud, daripada ayat 69 sampai ayat 73. Itu cerita Sarah dapat anak. Sampai dia kata apa tu? Allah sebut dalam ayat ini, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istrinya Nabi Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS ni, ketika malaikat datang ke rumah dia, dia ni bila dengar berita kata dia akan mengandung dan melahirkan anak, itu berita malaikat mai habaq dia rumah Nabi Ibrahim AS. Karena doa lama ni, suami dia doa tak boleh supaya ada anak. Dia ni bila dengar berita tu fadahik, dia tergelak. Sebab dia tua sangat, umur dalam lingkungan dekat 90 tahun. Tentu malaikat mai habaq dia rumah dia, kata dia akan melahirkan anak. Dia tergelak. Ya Allah. Sampai bila dia tergelak tuan-tuan, malaikat kata kat dia, qalat, dia kata ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykh. Dia kata, iya aku akan beranak lagi, sedangkan aku ni orang yang telah sangat tua, ajuz. Suami aku pula sangat tua. Kami dua-dua tua, takkan ada anak. Waktu itu ibunya Sarah, ketika mana Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Anak doa itu dapat. Akhirnya Allah bagi. Ini ulama sebut, saya baca nak tunjukkan tak ingat kat tuan pada malam ni. Ulama kata doa ni tuan-tuan, benda yang
tak boleh pun minta Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kita. Mana contoh ni? Contoh yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Minta Allah. Jangan putus asa. Kena tiru akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam. Fabashsharnahu bighulamin halim. Lalu kami sampaikan berita gembira kepada dia, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahawa dia akan dapat seorang anak laki-laki yang sangat-sangat penyabar. Itu makna halim. Halim ni makna sabir, orang yang bersabar. Tapi darjah dia tinggi daripada sabar biasa. Orang lain kita ada kata sabar ni. Tu pun pinjam ke Arab. Tak ada orang lain tak ada sabar. Tu orang lain di bawah. Sebab perkataan sabar adalah kena import daripada Arab baru tahu sabar. Kalau kita nak suruh dia sabar, kita tidak pernah perkataan sabar, nak kata apa? Saya pasang tak ada orang lain. Itu yang porong ni, ya Allah. Tak ada perkataan sabar pun tak. Tambahlah nak cari hak lebih pada sabar halim, tak ada. Fabashsharnahu bighulamin halim. Ini bila tuan-tuan? Bila dia menikah dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar. Hak tadi itu cerita Nabi Ishaq alaihi salam. Tadi Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berkahwin dengan Hajar, Allah beri berita gembira kepada dia kata anak ini sangat-sangatlah penyabar orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, orang macam Nabi Ibrahim alaihi salam umur tak 100 tahun baru dapat. Tuan-tuan bayangkan tahap sayang dia kepada anak dia. Tahu tak ada. Tunggu anak ni umur 90. Tiba-tiba pada ketika itu Allah hadiahkan kepada dia semua. Tuan-tuan boleh bayang, kita kalau kita nikah 5 tahun 10 tahun tak ada anak. Tahu-tahu bini dengan dia cuti apa? Cuti tanpa gaji, keluar tak boleh sampai saya. Kita nak jaga anak tak boleh gitu. Kalau keluar mana tak tahu lah dia mau kita belian dia sayang semua. Orang hak dapat anak angkat tak ada anak, dapat anak angkat sayang dia tak tahu nak apa nak. Saya ada seorang kawan duduk di Umur 9 nikah 10 tahun tak dapat. Tak tahu nak balik mana nak minta anak saya Allah dah mau ni. Lain kali dia pamit anak angkat. Itulah saya ziarah dia di Seremban sajalah. Kalau hati nak tanya isteri dia, Zah sayang orang-orang. Teriak terus kan, tanya apa? Ayah kata apa-apa tu tak jawab ni. Sayang lah, kita tak tahu apa. Kalau boleh temu hantar di kawan masuk. Punya saya ikut nak angkat ni taklah sayang apa-apa. Salah. Sayang lebih beranak. Kenapa tak ada? Jadi dalam keadaan lagu tu tuan-tuan bayangkan Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam. Lahir anak, suruh pihantar di Mekah, duduk di Palestin. Tahu-tahu kena pisah dengan anak bini dia, pergi tinggal di bumi Mekah. Tempat tu pula ada biwadin ghairi dhi zar'an 'inda baitikal muharram. Jangan tahu pokok ayam pun apa pun yang kita baca dalam kitab sirah, dalam hadis-hadis Nabi, punca dia ialah cemburu. Sarah cemburu. Walaupun dia yang suruh nikah, dapat ada anak dia cemburu. Cemburu tu takdir dia. Allah Subhanahu wa taala nak takdirkan sesuatu yang lebih besar. Dia cerita sebab, dia jadi asbab untuk Nabi Ibrahim AS pindahkan anak dia duduk di kota Mekah untuk mengasaskan kota Mekah hari ini. Jadi sebab macam cerita Nabi Adam AS lah, Nabi Adam salah makan buah, dia tersalah makan. Itu semua sebab Allah nak bagi jadi sebab. Jangan tuan-tuan cuba fikirlah, ada cuma takkan hantar untuk sesuatu. Kalau kita bini luar kan, bini pertama bawa habis sangat tubuh orang bagus nak tadi boleh lah, tak jauh sangat kan. Takkan nak pergi hantar pun di gurung tu.
macam tak munasabah. Tu pun okey lagi. Pekam sak dalam stak ni. Kalau hantar gulau pun kita rasa dia tak munasabah lah. Bak hutan nu hantar pergi Mekah, apa pun tak ada. Suruh pergi tinggal tu. Dan tuan-tuan baca balik kisah-kisah tersebut. Bila dia hantar anak dia pergi, tuan-tuan, bini tak tahu nak pergi mana. Jalan ni sampai-sampai tak tahu. Tak barang apa semua. Dia kata apa dia? Patah dia tak makan bini dia, kata nak tinggal kau. Bini dia ligan, dia hajar ligan. Hajar kata apa kali? Bila ditanya berkali-kali, pasal apa nak tinggalkan kita ni kau? Dia tak jawab. Akhirnya Hajar faham bahawa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini ialah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hajar ungkapkan satu perkataan. Allahu amaraka bihadza? Adakah Allah yang memerintahkan engkau buat lagu ini? Baru Nabi Ibrahim kata, ya. Tak gampang nak abang tuan-tuan. Nak abang lagu mana ni? Dua ni. Apa benda? Takkan Nabi Ibrahim tak ada perasaan? Oleh kerana dia Nabi, dia tak ada perasaan ke? Dia awal saya. Tapi dia terpaksa buat kerana apa? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bila Allah Nabi apa isteri dia tanya dia soalan tersebut, baru dia jawab dia Allah Subhanahu. Lalu isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, ibu Nabi Muhammad, turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata apa tuan-tuan? Bila Nabi Ibrahim kata lagu tu, dia kata, "Idzan fala yudayyana." Kalau begitu wahai Ibrahim, bila balik ke Palestin, Allah pasti tidak akan mensia-siakan dia. Itu jawapan yang kita cerita malam ni boleh tak boleh buat kan? Tapi menggambarkan keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah yang suruh, maka mesti ada kebaikan. Tak ada nak bantah-bantah bangkang. Idzan fala yudayyana. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jadilah kemudian cerita Hajar mencari air setelah kehabisan bekalan. Naik atas bukit Safa, pergi belah ni belah naik atas bukit Marwah, tengok tak mana pun ada yang jumpa yang duduk kali ulang balik. Pada satu ketika dia nampak air memancar keluar di ujung kaki bayi dia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bila Jibril datang menggunakan kepak dia, dikorek sikit, keluarlah telaga Zamzam yang sampai hari ini kita boleh minum air. Suku Jurhum pun dengar, orang Arab daripada Yaman tinggalkan bumi Yaman setelah pecahnya Saddu Ma'rib ataupun hempangan Ma'rib di sana, kerajaan Sabah runtuh. Jadi mereka terpaksa keluar kita alih mencari penempatan yang lebih baik, lebih sesuai. Bahagian yang hidup di Madinah, ada yang pergi duduk sampai ke utara di Syam. Batu bangsa Arab di Muslim. Jadi suku Jurhum, Khuza'ah duduk dekat-dekat dengan kawasan Mekah. Tiba-tiba mereka tengok daripada jauh, nampak burung duduk berlegar-legar. Kata banyak burung pergi kamu. Bila ada burung, dia faham kalau ada ayat. Setahu mereka kawasan itu tak ada orang duduk, tak ada apa. Jadi dia pun pergi jumpa dengan keluarga Nabi Ibrahim, Sarah dan juga Ismail. Mereka ni suku yang baik. Dia meminta izin kepada Sarah, kepada Hajar untuk tumpang duduk di situ. Hajar izinkan dengan syarat ayat. Ayat nak beli, nak dengan persetujuan daripada dia. Dia mahu tumpang. Lama kelamaan makin besar berkat kesabaran. Karena yakin buat apa yang Allah suruh, Allah akan bagi. Falan yudayyana. Allah pasti tidak akan mensia-siakan kita. Pun Nabi Ibrahim ini kan, dia pergi balik buat dakwah di Palestin. Dia balik ke Mekah untuk ziarah anak dia. Selang setahun, selang 2 tahun dia mati.
ketiga, yaitu yang diceritakan dalam ayat ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Apabila Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia agak dewasa yang boleh cari makan, umur belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun lebih kurang, ketika itu Nabi Ibrahim datang ke anak dia. Datang ke kalau bulan tu Nabi bulan Faus. Jauh, bukannya dekat. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi kepada Allah. Dia mimpi apa tuan-tuan? Mimpi sembelih. Dan dia tahu mimpi Nabi ini ialah wahyu, itu perintah Allah. Suruh dia sembelih. Lalu dia buka mulut kepada anaknya, dia kata apa? Qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni azbahuk. Ayah mimpi sembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapat wahai? Kalau ayah nak tahu nak kata apa? Hai, nak biru, dah biru tu kan. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, if'al, buat apa yang diperintahkan kepada. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala suruh, buat. Kalau ada tanya, lebu ni, buat. Aku akan sama dengan perintah ini, kata Nabi Ismail alaihissalam. Ni nak pakai dasar kurikulum negara mana? Kalau nak boleh lahir anak tahu ni, kata yang ustaz tu lah. Dia mau jaga kurikulum ni tuan-tuan. Saya baca satu artikel tuan-tuan. Saya pun tak tahu kalau nak cari, kita jumpa mana ni. Artikel tentang teori pendidikan, falsafah pendidikan. Dalam tulisan tersebut, pengarang tu tulis, dia kata kita orang Islam ni bila nak buat kurikulum asas daripada falsafah pendidikan, kita sebagai orang Islam ni, target kita ialah kena jadi sampai kawan anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bila ayah dia tanya pendapat dia kata dah kalau Allah suruh, buat. Kena sampai tahap ni, barulah kurikulum kita tu, kurikulum pendidikan yang kita nak letak tu, hak ni ya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke peringkat orang ni sanggup patuh, sanggup taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni nukta perkataan, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Tinggi ni tuan-tuan, saya cakap saya tak tahu saya boleh buat ke tak. Rasa-rasa tak mampu. Tapi kita kena bercita-cita jadi lebih dulu. Bercita-cita didik anak kita kena jadi sebaik kami. Baru tu. Kalau dia berjaya sekali pun tuan-tuan, dapat anugerah dekat, pecah universiti, Allah tahu. Sampai di ngaji di negara Arab pun match. Rodok dia. Belum tentu dia balik boleh jadi darah Nabi Ismail alaihissalam. Ini dalam pendidikan tuan-tuan, antara benda yang kita kena tekankan kepada anak-anak kita, selain daripada buku di sekolah, ialah soal ketaatan kepada Allah Subhanahu. Itu benar paling puncak dari. Kemudian tuan-tuan, bila anak dia bagi persetujuan macam tu, akhirnya Nabi Ibrahim bawa anak dia ke sini. Lalu ke kawasan Mina lah, kita betul letak syaitan pada ramai kacau. 3 kali gunakan, kita bayar nak disembelih. Syaitan punya hujah nampak. Dia Ibrahim, takkan kamu nak sembelih anakku? Tak pernah orang buat sembelih anak. Takkan kamu tak sayang? Kalau hujah itu pun sayang. Tapi Nabi Ibrahim tahu itu syaitan. Dia bagi umat baik syaitan.
Tak mau ada gangguan. Bujuk lagi syaitan. Mungkin antara kata-kata syaitan Syekh Ibrahim, cuba fikir. Kalau hang sembelih anak hang buat kerja dakwah lepas ni agak-agak orang ikut ke? Bagi anda. Kalau syaitan kata begitu lah, dia orang syaitan kata dia apalah. Dia kata lebih begitu. Kalau fikir hang tu pun, tu itu belum. Kalau kita ni aku nak buat dakwah, sembelih anak, dah sabar kali. Suruhlah lain. Ada ruang kalau Nabi Ibrahim nak cakap dengan Allah Ta'ala, nak minta Allah tak suruh dia buat, boleh dia nak berusaha. Tapi bila Allah suruh buat, ambil balik batu balik. Kita pun haji di melontar. Orang Melayu tak nak hubungan itu, balik itu pergi masukkan. Tapi semua tu bukan saja-saja balik. Saya baca dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, Al-Imam Al-Mundhiri, dia bawa hadis-hadis. Dah hadisnya sahih. Satu batu kita balik dalam tuan-tuan, satu dosa besar kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja balik ingat satu dosa besar. Balik lagi, dua ada berapa batu? 70 batu. Kita duduk balik 70. Dah hari pertama 7 kan? Lepas tu 21. Kalau 3 hari 21 campur dengan 7. Bukan saja Allah bagi pasal ada benda yang kita kena ingat. Okey, kita ringkaskan cerita tentang surah insya-Allah. Jadi kalau Zohri nak tangkap tadi, hak kena tangkap ke imam. Ceramah dah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apabila kedua-dua mereka telah aslama, sama dengan perkataan nama agama kita di Islam. Apa makna aslama? Menyerah ni saya tengok dalam tafsir dengan falamma khada'a lillahi wa qada lahu. Dua-dua tu tunduk dan patuh. Itu makna Islam. Itulah makna Islam. Mana kalau kita kata saya orang Islam, maknanya kita abang kawan bahawa aku adalah orang yang patuh dan tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Al-istislam. Menyerah diri itu bukan macam jepun main kawan-kawan. Maknanya patuh dan taat. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Bila dua-dua orang menyerah diri, patuh, tunduk, taat, sanggup apa nak jadi pun jadilah. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim itu dia tak tahu nak selain Allah. Dia begitu balik muka ke belakang. Tak bisa hukum. Nak selain. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami seruai Ibrahim. Itulah. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Kami bukan terus melek pun. Tapi nak ajak kita umat yang akan datang ni, itulah makna Islam yang kita anut. Bila sampai ke perintah Islam yang betul-betul, kita tak tanya suruh apa? La suruh apa? La suruh jangan kaku. Jangan cukup misal. Oh dia tu awak pun belum muai. Ya Allah, belum muai pun. Tak ada masalah apa pasal dia ni nak buat. Sunat benar kita buat. Tak sampai wajib. Tapi kita buat juga betul-betul. Bukan kita ada tahu sebab khusus tak, kita tak tahu. Adalah ulama bagi hikmah tak turun. Tapi itu tak pasti. Yang pastinya itu adalah ajaran dalam agama kita. Kita akan buat. Akhirnya digantikan dengan seekor kibas besar warna putih bertanduk. Sembelih yang tu. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila kita buat daripada korban, selain daripada kita menyertai daripada korban, kita kena ingat bukan soal nak makan sangat, bukan soal nak bagi ke orang miskin itu yang menjadi korban. Kena bagilah di syariat Ashura ni. Tapi hal lebih penting daripada itu ialah tuan-tuan, kita nak hayati sifat yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah korban. Makna perkataan udhiyah ataupun idhiyah tak kena mengenal pun dengan cerita ni. Makna idhiyah ialah penyembelihan yang dilakukan waktu duha. Itu maknanya.
sekali tuan-tuan menyertai ibadah korban, tuan-tuan kena ingat kita masuk pasal apa? Nak ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ni, dan kita nak, walaupun kita rasa kita tak mampu buat, tapi kita kena tanam dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Kita jadi orang Islam, kita kena didik anak-anak kita, kita kena didik diri kita nak jadi macam Nabi Ibrahim dan nak jadi macam Nabi Ismail alaihissalam. Nak jadi lebih. Jadi lewatlah tuan-tuan. Saya cuma nak minta satu yang kepada tuan-tuan, kali tuan-tuan yang ada di dalam masjid di Fanidah pun daftar ibadah korban di sana sini. Nak minta tuan-tuan tolong buat balik lagi 50 keping ke 20 keping ke, tolong bagi kepada adik-adik, pada kawan yang pejabat isu aku besar sekali, sebab bagi-bagi. Sebab masyarakat kita ni ramai lagi tak serta yang sudah korban. Tuan-tuan bagi kiam masjid kampung saya nak ekor buat. Kita orang macam okey tu kampung kan, 6 ekor buat. 6 kali 7 berapa? 42 orang buat. Tu buat dah ambil 2 bahagian kan. Dalam 40 orang. Satu masjid berapa orang? 500 lebih dah kan. Tapi hak buat baru. Mana kita boleh letak peratus kesedaran masyarakat Malaysia yang menyertai pada korban masih lagi. Jadi tuan-tuan tolong saya minta malam ni, tolong ambil saya bawa banyak. Tuan-tuan tolong balik reahan untuk pendaftaran ibadah korban dengan pihak Yayasan Aman Malaysia Cawangan Rifdah. Yang tahun ni kita akan buat di Kemru dan juga di Cak. Banyak negara yang minta asal India bolehlah ambak kami sikit. Sudah belum minta jadi nanti kami bahagia. Lah bawa ada 400 ekor tadi kita cek untuk dibawa ke sana. Kami banyak orang dulu 400 ekor. Jadi tuan-tuan kena sebar-sebarkan, kerana saya ada petik korban baru 4 tahun dah Yayasan Aman ni. Tuan-tuan tahu di ujung-ujung ni lah banyak ni. Ujung-ujung ni tuan-tuan cucuk sikit. Tuan-tuan dapat pahala apa? Hak mereka buat tu pahala. Tuan-tuan buat tu dapat pahala tu. Mereka buat tu boleh pahala tu. WhatsApp dalam grup keluarga 10 menit masuk kepada korban. Kalau nak maklumat detail lagi, tuan-tuan tulis nombor telefon saya ni WhatsApp. Ustaz minta maklumat korban. Ambil ni, minta maklumat korban saya angkat, tuan tolong forward. 28 hari bulan kita tutup insya-Allah. Kita boleh lajak ni cuma saya takut kelang kabut sangat. Saya kata setakat 28 bulan hari Selasa. Kalau pagi Rabu tu boleh hilang kalau sangat. Tuan-tuan cuma hantar resit di bank ni dengan nombor akaun Yayasan Aman, nombor akaun bukan nombor akaun peribadi, nombor akaun yayasan. Tuan-tuan tolong transfer saja masuk ke sini RM350 untuk satu bahagian lembu. Kemudian bagi nama, alamat dan juga nombor telefon untuk kami tuli hantar resit kepada orang yang mengerjakan kepada korban tersebut. Ataupun wakaf Al-Quran. Betul, saya masuk korban nak buat wakaf Al-Quran yang kita hantar Al-Quran warak ke sana. Saya kalau lepas saya pergi Chan dengan harga satu naskah RM25, 10 naskah bau RM250. Ini kita buka sepanjang masa. Jadi kalau tuan-tuan boleh bantu saya, insya-Allah kita pakat-pakat dapat sama-sama lah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah korban. Jangan tinggal. Jangan tahun ni tak bagi alasan kata tahun ni nak berehat saat tahun lepas buat tahun belum kena atau apa kan kita buat apa pun kan. Jadi jangan buat alasan tu ataupun bagi alasan kata apa bagi peluang oleh dah ada ke bagi alasan lagu tu tuan-tuan. Pahala ni bukan kata pahala orang buat korban ni, dosa dia bila disembelih saja binatang korban tersebut diampunkan semua dosa-dosa dia. Dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai ibadah korban. Afdal di tempat kita. Tapi kalau dilewat-lewat di tempat kita siapa orang, tuan boleh bersama dengan kami Yayasan Aman satu bahagian cuma RM350. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi